Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarihu Muhammad Asy-Syirбini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. At-taharatu lughatan wa syar'an. At-taharatu lughatan wa syar'an. Wat-taharatu lughatan an-nadhafatu min wal khulusu min al-adnasi hissiyatan kanat kal anjasi أو معنوية كالعيوب يقال طهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليلهما المسلم فإن الامتناع من الوطء قد زال وقد يقال إنه ليس شرعيا لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وكذا يقال في غسل الميت المسلم فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكريمة للميت وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة. Jadi jadi dulu kata Syekh Rabi Syuja Kitabut Taharati. Kemudian syarih pun ditakdirkan mubtada'nya dan takdirkan yang dua mudhaf. Jadi hadza kitabu bayani ahkamit taharati. Dan sebahagian ditambah lagi wa ma yata'allaqu biha yani bit taharah. Dan cerita tentang at-taharah. At-taharah itu apa makna at-taharah? Ini dipanggil ta'rif al-had pada zaman nama ni terdahulu tidak dipanggil ta'rif, dipanggil al-had. Ini istilah ilmu mantik. Jadi al-haddu ni penting sangat dari segi memberi ta'rif supaya kita dapat tasawur. Ini dari segi tasawur. Bila pada kita tasdik ni maknanya nak tasawur. Jadi itu dari segi ilmu mantik. Jadi dia nak bagi ta'rif ni dia nak mencakupi semua yang tajuk-tajuk yang masuk dalamnya di dalam satu istilah yang pendek. Dalam masa yang sama dia tidak mahu benda yang tidak berkaitan masuk sama dalam ta'rif itu. Dalam masa yang sama benda yang ada dalam ta'rif dia tak nak apa ni nama ni benda yang ada dalam ta'rif tapi sepatutnya terkeluar. Dia pun tak nak gitu. Jadi ta'rif itu kata para ulama mantik mestilah dia itu nama ni mencakupi syamilun wa mani'un maknanya dia itu mencakupi semua dan dia itu menghalang daripada perkara yang tidak berkaitan masuk. Kerana itulah para ulama itu mereka itu ambil perhatian dari segi memberi ta'rif. Tapi kadang-kadang bila nak buat ta'rif yang baik itu susah juga. Kadang-kadang ada kecuali-kecuali menyebabkan ta'rif itu kadang-kadang tidak tepat. Jadi tak apalah, itu maknanya percubaan untuk memudahkan kita faham tajuk besar dia. Tajuk besar. Oleh kerana itu ada beberapa ta'rif lah biasa. Kemudian setiap orang mempertahankanlah ta'rif dia itu. Jadi orang kata ni ta'rif ni tak apa sesuai.
Kerana bab ni tak masuk. Kerana bab ni tak masuk. Ta'rif ni tak berapa sesuai. Kerana bab yang tak sepatutnya masuk pun masuk juga. Jadi itu adalah dia punya apa nama ni, kita panggil komentar orang lain. Komentar orang lain terhadap ta'rif. Maka ta'rif itu dipertahankan oleh tuan ta'rif tadilah dan disetujui oleh sebahagian dan tidak disetujui oleh sebahagian. Itu ta'rif itu maknanya nak bagi tajuk ataupun penerangan pengenalan ringkas kepada sesuatu istilah. Jadi itulah menggambarkan ketelitian. Nak bagi takrif itu teliti. Kalau yang ni nanti masuk tak yang ni? Terkeluar tak yang ni? Itu maknanya. Wat-taharatu jadi kita kata at-taharah dahulu maknanya ialah proses penyucian. Proses penyucian ataupun kesucian ataupun kebersihan. Itu dari segi bahasa Melayu. Tetapi biasa diterjemahkan sebagai bersuci. Kerana kebersihan itu jadi umum, maknanya walaupun bukan najis pun kita menyapu sampah walaupun dia bukan najis, apa itu? Tapi kita panggil membersihkan juga. An-nazafah. Jadi itu dipanggil maknanya itu untuk membezakan dengan kebersihan yang biasa itu. Nak bagi kebersihan dari segi makna syarak, maka dikaitkan dengan bersuci. Bersuci. Tapi kalau kata kesucian, maka itu dia makna dia tidaklah membasuh najis itu tidaklah nampak kesucian, itu nampak macam membersihkan dia. Jadi dia ada membersihkan dan dia ada juga dengan benda yang suci pada syarak. Dia dicampur dua. Maka dia pun buatlah di lama-lama kita kata kitab ada menyatakan bersuci. Ada menyatakan bersuci. Jadi kita kata wat-taharatu bersuci itu, at-taharah, perkataan taharah itu lughatan dari segi bahasanya an-nazafatu wal khulusu min al-adnasi hissiyatan kanat atau ma'nawiyatan. Itu istilahnya. Iaitulah kebersihan wal khulus. Khulus maknanya murni. Ikhlas tu kan maknanya murni, murni. Maknanya tidak bercampur dengan tujuan-tujuan lain. Ikhlas kepada Allah Taala, maknanya tidak bercampur dengan tujuan-tujuan lain. Ni wal khulusu minal adnas. Maknanya murni dia daripada segala kekotoran. Adnas jamak pada ad-danas. Ini doa orang kita baca dalam solat jenazah. Nama ni mandikanlah dia. Tahirhu minal adnas. Itu maknanya minad danas. Ad-danas bermakna kekotoran. Kekotoran. Jadi at-taharah itu ialah kebersihan dan suci ataupun murni ia daripada segala kekotoran. Segala kekotoran. Kekotoran itu macam mana? Hissiyatan. Sama ada hal keadaan kekotoran itu hissiyah. Itu benda yang boleh dikesan dengan panca indera ataupun dia kata nampak pada mata kasar. Kanat kal anjas, seperti segala najis, segala benda yang najis. Nampaknya air kencing, nampak muntah, nampak kita panggil najis tahid itu najis tahid. Jadi itu benda itu yang nampak. Au ma'nawiyatan, ataupun tidak nampak dengan mata kasar atau tidak boleh dikesan dengan panca indera, tetapi ada ia diketahui dengan pemikiran. Yang mana kalau muyubi seperti segala cacat celik. Aib maknanya cacat celik. Kadang-kadang cacat celik itu diterjemahkan dengan perkara yang mendatangkan malu. Aib ini aib iaitu perkara yang mendatangkan malu. Cacat celik yang mendatangkan malu. Jadi malu itu tidak termasuk dalam makna aib, tapi kesan daripada aib itu menghasilkan rasa malu. Jadi wat-taharatu itulah makna taharah. Hissiyatan kanat kal anjas.
Sama ada dia itu nyata, hissi, berbentuk hissi, berbentuk jadi kesan di panca indera, ataupun maknawiyah. Itu maknawi itu tidak dapat dikesan dengan panca indera, tapi dapat dipaham. Dapat dipaham seperti segala cacat celah. Cacat celah ni maknanya cacat celah yang tak nampak pada mata kasar lah. Itu dia. Seperti mukanya cantik, mukanya cantik tapi bercakap kotor. Mukanya bersih tapi bercakap kotor. Ataupun bercakap kasar. Orangnya elok pakaiannya tetapi dipenuhi hasad dalam hatinya. Oleh kerana itu dia pun tidak bersih, tidak suci, tidak ada taharah pada. Jadi sesuatu yang ada taharah itu suci daripada segala kekotoran yang nampak dan juga kekotoran yang tidak nampak dengan mata kasar. Itu dari segi makna bahasa. Jadi hissiyatan kanat, kita baca dia hissiyatan kanat. Ini bukan hal ni, hissiyatan kanat. Hissiyah ni dia jadi apa ni? Dia jadi khabar. Khabar kanat muqaddam. Khabar kanat muqaddam. Jadi mana dia punya nama isim kanat, iaitu al-adnas. Al-adnas. Ini kanat asalnya sawaun. Ada sawaun. Ini ada sawaun kanat al-adnasu hissiyatan. Itu. Au ma'nawiyatan. Itu kalau susunan biasa. Susunan biasa. Jadi wat-taharatul lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnasi. Itu. Kemudian sawa'un akanatil adnasu hissiyatan au ma'nawiyatan. Tapi ni uslub dia ialah untuk menjadikan dia lebih menarik. Maka tidak sebut sawa'un gitu, tapi dia terus kata hissiyatan kanat, sama ada adalah kekotoran itu. Jadi isim kanat itu ialah al-adnas. Jadi hissiyatan itu dia jadi dengan apa nama dipanggil hissiyatan, jadi dia khabar kanat. Itu sebab dia maksud. Au ma'nawiyatan. Jadi ini kita kata ma'tuf ada hissiyah. Jadi hissiyah itu maksud, maka dia pun maksud. Jadi struktur asal ni macam kita baca tadi. Okay. Kalau yuqalu dikatakan, ini dikatakan dalam bahasa Arab. Ni maknanya yang biasa kita kata ungkapan dalam bahasa Arab yang biasa, tuhhira bil ma'i. Yani tuhhira syai'u lah bil ma'i. Disucikan sesuatu dengan air. Maknanya dibersihkan dia daripada kekotoran yang ada pada. Itu biasa digunakan dari segi bahasa, bukan nak makna syarak tu, makna penggunaan bahasa Arab yang biasa. Wahum qaumun yatatahharun. Dan mereka itu satu kaum yang membersihkan diri mereka. Satu kaum yang membersihkan diri mereka, maknanya membersihkan daripada segala perangai yang tidak baik. Itu digunakan dengan makna hakiki. Okey, kalau dalam Quran ada inna qaumu akhriju qauma lutin innahum unasun yatatahharun. Keluarkanlah akan keluarga Nabi Lut, kerana mereka itu manusia yang bersih. Manusia yang bersifat dengan bersih, maknanya bersih, bersifat dengan suci daripada perangai tidak elok kaum Nabi Lut, iaitu kahwin lelaki sama lelaki dan perempuan sama perempuan. Jadi itu makna apa ni nama dia tatahharun. Tatahharun maknanya yang membersihkan diri daripada perangai yang tidak baik. Yatanazzahuna anil aibi, iaitu mereka yang membersihkan. Tanazzah pun makna samalah, makna bersih juga. Yanazzifuna, yatanazzahuna anil aibi, yang membersihkan diri daripada, membersihkan oleh mereka itu daripada yang terbersih mereka itu daripada segala cacat celah. Itu dari segi bahasa. Dari segi syarak, jadi syarak dengan bahasa dia ada kaitan. Jarang sangat
Yang dari segi syarak dengan dari segi bahasa itu tak ada kaitan. Cuma kadang-kadang syarak tu maknanya lebih luas. Kadang-kadang syarak itu maknanya lebih sempit daripada makna bahasa. Itu. Kadang-kadang ada yang sedang molek memang ya. Elok saja dia kat begitu Okey. Jadi kita tengok dari segi makna syarak yang kita nak Wa amma fi syar'i, adapun dari segi syarak. Maknanya istilah syarak istilah syarak. Fakhtulifa fi tafsiriha, maka dikhilafkan pada mentafsirkan. Dia tafsir bermakna ta'rif fi ta'rifiha bermakna fi ta'rifiha. Dalam memberi ta'rif kepada at-taharah. Wa ahsanu ma qila fihi, dan yang seelok-elok apa yang dikatakan padanya, yakni pada mentakrif di tafsir dia pada mentakrifkan taharah itu, ini dia kata yang seelok-elok. Jadi ini adalah yang seelok-elok ni pilihan para ulama. Ini yang dipilih oleh Syekh Al-Khatib. Innahu kata dia, iaitulah at-taharah itu awasnya ia tafsirnya ialah takrifnya ialah irtifa'ul man'il mutarattibi 'ala al-hadathi wan najasi. Terangkatnya halangan yang berikutan tertibannya. Yang berikutan 'ala al-hadas daripada adanya hadas, daripada berlakunya hadas dan adanya najis. Terjemah itulah. Irtifa'ul man'i, terangkat halangan yang yang berikutan taratib, maknanya yang berikutan, yang tertib daripada dia itu, yang disusun daripada yang menyusun dia itu. Dia kata irtifa'ul man'i mutaratib, iaitu terangkatnya halangan yang berlaku halangan tadi selepas daripada berlakunya hadas ataupun adanya najis. Adanya najis. Irtifa'ul man'i al-mutaratib, terangkatnya halangan susulan daripada berlakunya hadas ataupun adanya najis. Jadi terangkat halangan itu oleh kerana ada hadas. Oleh kerana benda nama ni asal dia ada halangan dengan sebab hadas dan ada halangan dengan sebab najis. Maka bila orang panggil berlaku taharah tadi, terangkatlah halangan tadi. Halangan tadi pun terangkatlah. Maka bolehlah buat perkara yang terhalang dengan sebab hadas dan terhalang dengan sebab najis. Irtifa'ul al-man'u, ini kena bagi contohlah bagi contoh. Biasanya diletakkan pada sembahyang pada sembahyang itu kena ada syaratnya, syarat bersih. Irtifa'ul al-man'u. Jadi seorang itu tidak boleh sembahyang kalau ada hadas dan juga kalau pada tubuh badannya ataupun pada pakaiannya ataupun pada tempat sembahyang tadi ada najis, tak boleh. Jadi najis itu menghalang seseorang itu daripada sembahyang. Begitu juga dengan hadas, hadas kecil ataupun hadas besar tadi menghalang seseorang itu daripada sembahyang. Jadi at-taharah itu macam mana? Proses penyucian. Ini kita panggil at-taharah dengan makna proses penyucian. Jadi proses penyucian tu yang macam mana proses penyucian? Benda nama ni dia panggil bi'tibaril wasfi, mengikut orang panggil sifat. Sifat iaitu jadi yang dikatakan kesucian itu, dikatakan bersuci itu ialah keadaan dia, sifat dia, sifat nama seseorang ataupun sifat sesuatu itu, sifat dia macam mana? Terangkat daripadanya halangan, terangkat daripadanya halangan. Irtifa'ul man'i al-mutarattib, terangkatnya halangan yang menyusul, halangan yang menyusul, halangan yang menyusul dengan sebab berlakunya hadas ataupun adanya najis. Jadi terangkat halangan tadi.
Jadi najis tu ada, kemudian kita dah basuh dia, maka terangkatlah halangan tak boleh sembahyang. Kita ada hadas kecil, kita dah ambil air sembahyang, maka terangkatlah halangan untuk kita bersembahyang. Kita berhadas besar, kita bermandi, ya. Kita mandi, kemudian kita mengangkat hadas kecil, ya. Maka yang demikian itu menyebabkan hilang halangan untuk kita sembahyang. Baca Quran pun begitulah. Baca Quran, hendak tawaf, dia mesti syaratnya mesti suci, mesti suci. Jadi bila begitu kita yang kata taharah itu, yang kata bersuci tadi ialah orang yang suci itu, yang ceritanya ialah tentang orang yang bersuci itu. Keadaan macam mana, sifat macam mana, sifatnya terangkat halangan tadi. Susah juga nak terang tu. Tapi saya faham makna dia tu. Itu makna dia. Itu makna bi'tibaril wasfi. Kita ni macam susah sikit nak terang dari segi orang bi'tibaril wasfi. Tak apa. Nanti kita akan tengok ada bi'tibari al-fi'li pula. Jadi ni kata irtifa'ul man'i, terangkat halangan. Jadi bila dibagi takrif begini, irtifa'ul man'i mutarattib 'ala al-hadathi wan najas, iaitu terangkatnya halangan halangan susulan daripada berlakunya hadas atau adanya najis. Dia pakai takrif ni, fayadkhulu fihi ghuslud dhimmiyati wal majnunati. Maka termasuk juga ialah mandi wajib, ghuslun. Jadi biasa pakai ghuslun, ghasala yaghsilu, ghaslan wa ghuslan. Jadi ghaslan ni maknanya basuh, ghuslun ni maknanya mandi. Kalau ikut dari segi bahasa sama saja, ghuslun boleh, ghuslun boleh. Tetapi dari segi makna yang muta'arraf pada huruf fuqaha Syafi'iyah, pada huruf fuqahanya, kalau kata ghuslun maknanya basuh, basuh najis. Kalau ghuslun itu maknanya bukan basuh, itu maknanya mandi. Jadi di sini ialah ghuslun dhimmiyati, mandi orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi dia mandi. Wal majnunati, dan juga orang yang gila, orang yang gila dia mandi. Orang gila mandi. Maka orang kafir zimmi mandi dan orang gila mandi, liyuhilla, untuk kedua mandi orang zimmi dan mandi orang majnun tadi, orang yang gila tadi, untuk menghalalkan menghalalkan apa? Menghalalkan al-wat'a, menghalalkan hubungan kelamin, menghalalkan hubungan kelamin bagi halilihimal muslim, bagi suami mereka yang Islam. Suami Islam tapi isteri dia kalau zimmiyah tidak Islam. Kalau majnunah mana isteri dia gila. Yang ni isteri dia orang kafir zimmi tapi di kalangan ahli kitab. Kalangan ahli kitab. Jadi di kalangan ahli kitab boleh kahwin dengan orang Islam. Adalah syarat-syarat tu adalah. Kita tak pergi detail lagi lah. Okay. Jadi dia kahwin dengan orang Kristian. Kahwin dengan orang Kristian. Jadi ikut mazhab Syafi'i ini mesti orang Kristian yang asal dia keturunan dia Kristian. Asal keturunan Kristian, bukan orang yang murtad, bukan. Murtad dan dia masuk Kristian. Tak boleh gitu. Adalah dia punya perbahasan itu. Jadi senang dia kata isteri dia tu ahli kitab. Jadi bila kita nak mandi wajib, syaratnya ialah mesti niat. Jadi syarat nak niat itu dia mesti orang Islam. Kalau orang kafir dia niat sembahyang, maka tak sah sembahyang walaupun dia sembahyang. Begitu, dia bukan ahli niat. Dipanggil bukan ahli niat. Orang kafir bukan ahli niat. Tapi sekarang ni dia dah ada haid, datang haid pada darah haid. Jadi bila darah haid, tak bolehlah bersama hubungan suami isteri, tak boleh berlaku lah. Haram lah. Bila jadi halal? Bila dah habis haid, dah putus darah dia. Mazhab Syafi'i tidak mesti putus itu tak boleh lagi buat hubungan suami isteri, tak boleh lagi. Dia mesti mandi wajib. Selesai mandi wajib barulah boleh bersama.
Naknya ialah suci daripada haid dan nifas. Bukan suci maknanya berhenti darah saja. Kalau dalam mazhab Hanafi, berhenti darah saja boleh bersama. Walaupun tak ada orang buat tu dari tu dari segi apa tu, dari segi hukum fiqhnya, kita rasa geli tak geli tu satu bab yang lain pula. Tapi dalam mazhab Syafi'i ialah tak boleh lagi hukum dia bila berhenti tu, maka berlaku hubungan suami isteri tak boleh buat. Bila boleh? Bolehnya selepas daripada bersuci daripada haid. Macam mana mandi dulu lah. Tapi kena mandi, nak mandi itu mesti niat mandi wajib. Jadi yang kafir tadi, ya, yang Kristian yang ada isteri tadi, maka dia bukan ahli niat. Hanya kalau dia niat pun dia tak sah mandi wajib itu. Gitu. Walaupun begitu, isteri yang Kristian tadi mengikut hukumnya dia kena mandi juga. Mandi dia itu tidak menghilangkan hadas, tidak. Tetapi sekadar mengangkat halangan untuk bersama dengan suaminya. Itu makna irtifa'ul man'i. Terangkat halangan. Walaupun pada hakikatnya tidaklah menghilangkan, tidaklah mengangkat hadas, tidaklah menghilangkan hadas. Nak menghilangkan hadas kena niat mandi wajib, mana niat. Jadi dia bukan ahli niat, dia niat pun tidak sah juga. Gitu. Dia niat mandi wajib, maka tidak juga menghilangkan hadas. Tapi dalam keadaan itu dipanggil bersuci yang darurah lah ni, darurah lah maknanya. Kerana dia itu tak boleh bersama. Jadi cara nak bersama, kalau tak boleh bersama maknanya tak payah kahwin. Tapi diberi padanya kahwin, maknanya syarat memberi jalan untuk bersama. Bila ada orang panggil ada haid tadi, maka nak buat macam mana? Buat macam mana ialah dia mesti mandi juga. Mandi tu martabat dia sama macam tayamum. Jadi orang yang tak ada air, dan tak ada juga tanah, tak ada air, orang yang faqidul, namanya faqidul ma', orang yang tak ada air, maka dia boleh bertayamum, ganti ya. Dia ada juga orang yang ada air tetapi dia tak boleh guna air. Itu tayamum, dia bertayamum kerana sakit dan seumpamanya, tak boleh kena air. Maka bila dia bertayamum itu, maka tayamum itu maknanya darurah lah, darurah. Macam orang yang salas al-baul, yang sentiasa keluar air kencing dia berterusan. Jadi sentiasa keluar air. Bila keluar air kencing, maka ada hadas. Nak sembahyang macam mana? Kan adalah cara dia balut semua sekali. Kemudian buat macam mana? Walaupun dia ada najis, tapi dia niat istibahatis salat, mengharuskan sembahyang walaupun ada hadas. Itu makna beberapa keadaan darurat. Jadi ini keadaan darurat ni, ada rukhsah dari sini. Jadi dia kata suka juga itu dipanggil taharah juga. Walaupun pada hakikatnya dia tidak menghilangkan hadas. Kerana tak cukup syarat. Tak cukup syarat apa? Tak cukup syarat niat. Walaupun begitu, dibolehkan oleh syarak. Dibolehkan bersama, suami dia boleh bersama dengan dia setelah dia mandi. Walaupun mandi orang kafir tadi tidaklah menghilangkan hadas. Itu maknanya. Jadi ta'rif irtifa'ul man'i tadi, terangkat halangan tadi, maknanya masuk juga yang tu. Itu pun dikira sebagai taharah juga. Ataupun satu lagi, al-majnunah. Isteri dia gila. Jadi orang gila tu bukan ahli niat juga lah, gila kan? Gila nak niat macam mana? Tak boleh niat lah. Dia pun tak pandai jaga diri dia. Tapi macam mana pun dia mesti mandi. Kalau dia tak mandi, suaminya mesti mandikan. Mandikan. Kalau tak ada niat, mandikan dia, barulah dia boleh bersama. Kita kata apa pula? Kahwin dengan orang gila, itu bab yang lain. Apa kahwin dengan bab yang orang gila? Mungkin masa mula-mula dia kahwin tak gila lagi. Lepas daripada kahwin baru jadi gila. Ada juga. Gila pun macam-macam sebab lah. Ada sebab yang tak nampak ni,
mendekatnya syaitan. Sekalipun ada juga kadang-kadang kemalangan, kadang-kadang ada insiden tertentu, perkara yang sedih sangat dan macam-macam lagi menyebabkan seorang itu jadi gila. Jadi kalau isterinya gila begitu, jadi suami tak boleh bersama dengan isteri dia. Habis sikit tak boleh. Mesti mandi dahulu. Kalau nak mandi, nak niat tak menghilangkan hadas. Walaupun begitu terhalang, irtifa'ul man'i, terangkat halangan untuk bersama tadi dengan mandi. Maka mandi itu pun dipanggil proses taharah. Proses taharah. Sebahagian para ulama menyatakan ada juga orang yang anak dia sakit gila, tak kahwin lagi. Maka sebahagian daripada doktor-doktor ataupun bomo-bomo dia kata, ni nak bagi baik ni kena kahwinkan dia. Kerana itulah apa mencari orang untuk kahwinkan anak dia yang gila tadi. Dengan harapan akan pulih. Dan ramai juga kata para ulama lah, kita tak jumpa lagi orang alam lah. Itu dari segi kita dengar apa nama ni pengajaran lah, kita dengar apa nama ni kuliah-kuliah para ulama kita, rahimahullah ta'ala, ada juga orang yang gila bila kahwin tadi dia jadi elok. Jadi elok lepas pada kahwin. Kalau tak ada elok nak macam mana, usaha lagi lah. Usaha lagi. Tapi kalau nak bersama dengan isteri yang gila tadi, mesti mandi. Mesti mandi juga. Jadi mandi isteri yang gila tadi, itu pun dikira menyucikan dia. Menyucikan dia, apa nama ni, dikira masuk dalam istilah bersuci juga. Walaupun bukan benar-benar menghilangkan, walaupun dia tidak menghilangkan hadas. Kerana tak ada niat. Itu makna dia. Itu makna yang disebut. Okey. Kemudian kata dia, fa innal imtina'a minal wad'i qad zala. Sesungguhnya halangan untuk apa nama ni berlaku hubungan suami isteri tadi, untuk orang panggil bersetubuh, dalam panggil al-wad'a ni, daripada untuk orang panggil bersetubuh tadi telah pun hilang. Hilang dengan sebab mandi tadi. Walaupun mandi itu kalau ikut takrif betulnya ialah tidak menghilangkan najis. Masyhurnya ialah raf'u hadathin, raf'u hadathin atau izalatu najasin, kata Imam Nawawi. Raf'u hadathin, mengangkat hadas. Wa izalatu najasin, dan orang panggil menghilangkan najis. Atau ma fi ma'nahuma, ataupun yang dengan makna kedua-duanya, dengan makna dengan makna menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ini tak masuk yang ni. Yang gila dengan yang orang al-dimiyah wa ala suratihima, dan di atas kelakuan yang serupa macam orang panggil menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Seperti mandi sunat. Itu sama tu. Bila mandi sunat dia bukan menghilangkan hadas. Bukan menghilangkan hadas. Tapi ta'rifnya termasuk dia itu di dalam proses taharah juga. Itu dipanggil dia itu telah bersuci juga. Walaupun dia tidak menghilangkan hadas. Tak menghilangkan hadas. Itu sunat saja. Itulah yang nak bagi ta'rif tu, nak masukkan yang sunat dan nak masukkan beberapa keadaan darurah. Oleh kerana itulah ada perbezaan ta'rif. Kalau dari segi asalnya, ialah macam kata Imam Nawawi itulah, itu yang asas sekali, asas sekali, iaitu raf'u hadatsin wa izalatun najasin, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itulah yang dipanggil taharah. Tapi kalau kita berhenti sekadar itu saja, maka tak masuklah yang apa nama ni, yang isteri yang gila dan isteri yang zimmi tadi tak masuk. Tak masuklah salas al-baul apa tu sekali tak masuk. Jadi nak bagi masuk kena bagi takrif. Maka takrif irtifa'ul man'i mutarattib ini terangkat. Yang ni biasanya apa yang terangkat? Terangkat apa nama ni, halangan. Terangkat halangan apa? Halangan untuk bersama dengan isteri dia bila dah mandi tadi. Walaupun tidak hilang hadas. Waqad yuqalu, dan dikatakan juga, dan ada juga dikatakan, waqad yuqalu, dikatakan oleh sebahagian para ulama, innahu laisa syar'iyyan. Mandi zimmi tadi, zimmiyah dan juga majnunah tadi, laisa syar'iyyan, bukan ada kira mandi dari segi syarak.
li'annahu lam yarfa' hadathan wa lam yuzil najasan. Yuzil azala yuzilu. Jadi bila masuk lam hilang huruf ya tadi kerana iltiqa'us sakinain. Jadi yuzi wa lam yuzil. Asalnya azala yuzilu, ada huruf ya situ. Kerana dia majzum sekarang ni, walam yuzil, walam yuzil najasan. Kerana ia tidaklah mengangkat hadas dan tidaklah menghilangkan najis. Mandi orang majnunah dan juga mandi orang yang dhimmiyah tadi. Kerana itu dia bukan mandi pada syarak. Ini kata sebahagian. Dan ini bukan kata yang muktamad, yang tidak kuat. Pendapat ini tidak kuat. Kerana dia dikira mandi yang syar'i juga. Mandi yang syar'i saja, bukan mandi adab saja. Mandi syar'i. Kalau dia kata innahu laisa syar'iyan, maknanya mandi macam mana? Jadi maknanya itu mandi dari segi adab saja. Tidak diiktiraf pada syarak. Tapi kata dia ini pendapat tidak kuat. Pendapat yang muktamadnya ialah mandi yang begitu dikira mandi yang mengikut syarak. Bersuci yang mengikut syarak. Macam mana mengikut syarak? Kerana kerana apa? Kerana telah terangkat halangan. Ada segi takrif ya. Halangan untuk bersama telah terangkat. Kalau lagi dia tidak mandi, maknanya pada syarak tidak mengizinkan untuk suaminya untuk bersama dengan dia. Kerana itu dia pun merupakan taharah panggil syar'iyah. Taharah syar'iyah. Wa kadza yuqalu fi ghuslil mayyitil muslim. Begitu juga dengan hal keadaannya memandikan mayat orang Islam. Jadi mayat ni dia apa nama ni, bila mayat dia tidak jadi najis, tidak najis. Dan mayat ni tidak junub, tidak junub. Jadi mayat tapi dia dimandikan juga, mandi. Jadi pasal apa mandi ni? Fa innahu azalal man'a, sesungguhnya mandi mayat itu, maknanya apa nama ni? Azala fa'il dia ialah ghuslul mayyit lah. Okey, fa innahu sesungguhnya memandikan mayat itu azalal man'a, menghilangkan halangan minas salati alaihi, menghilangkan halangan untuk kita bersembahyang ke atasnya mayat tadi. Walam yuzal, bukan yuzil, yuzal. Alam yuzal bihi hadathun. Hadathun tu jadi naib fa'il. Jadi asalnya yuzalu. Yuzalu ada alif lah. Ini mabniyun lil majhul. Walam yuzal bihi hadathun, dan tidaklah dihilangkan dengan mandi itu oleh hadas. Pasal mayat itu tidak dikira berhadas. Wala najasun, dan tidaklah panggil dihilangkan dengan mandi tadi oleh najis. Kerana mayat tadi bukan najis juga. Bal huwa takrimatun lil mayyit. Bahkan mandi mayat itu kerana memuliakan mayat tadi. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr razaqnahum min at-tayyibat faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa laqad karramna bani Adam, kami muliakan bani Adam. Jadi kami muliakan bani Adam termasuk antaranya ialah bila dia mati dia tidak najis. Tak najis. Itu pun ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'min la yanjus. Innal mu'min la yanjus. Sebenarnya orang mukmin, yakni di situ kata para ulama bukan mukmin saja, makna al-insan. Al-insan itu manusia itu tidaklah dia itu najis walaupun dia berhadas besar. Tak boleh sentuh orang, tak boleh sentuh orang, tak boleh. Itu bukan. Itu makna dia. Jadi mandi pada mayat itu bukan menghilangkan najis, kerana dia tidak najis, dan bukan juga menghilangkan hadas, tapi memuliakan mayat. Tapi mandi dahulu, kena mandi dulu. Nak sembahyang kat atas mayat, dia kena mandi dahulu. Kalau tak mandi lagi haram sembahyang, tak boleh. Jadi nak bagi boleh sembahyang tu, mandikan dia dahulu. Mandikan dahulu. Mandikan dia kemudian barulah sembahyang. Orang yang mati syahid, kita tak mandikan dia. Bila tak mandikan dia, maka kita tak sembahyangkan. Tak sembahyang. Itu orang panggil kerana memuliakan bagi mayit. Mazhab Syafi'i ini adalah khilaf mazhab tu adalah. Itulah kerana pakai takrif ni.
Bila pakai ta'rif ini masuk sekali di dalam ta'rif irtifa'ul man' al-mutaratib ala 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 al-hadathi wan najas, masuk juga ialah mandi dhimmiyah dan mandi orang majnunah untuk menghalalkan hubungan dengan suaminya. Dan begitu juga termasuk juga apa nama ni, mandi haid tadilah mandi haid. Termasuk juga mandi mayat pun itu dikira bersuci juga, dikira bersuci juga istilah. Waqila dan kata qila, qila ni maknanya ini pandangan Syekh Syabin lah. Ini ramai juga para ulama pakai ta'rif, iaitu memakai ta'rif perbuatan-perbuatan yang membawa kepada bersuci, ya, cerita tentang perbuatan. Irtifa'ul man'i tadi, itu cerita tentang kesan, kesan daripada perbuatan ini menghasilkan satu sifat. Itu susah nak pegang bahasa Melayu dari segi bahasa Arab ni. Kata Syekh Al-Fatih, orang panggil ta'rif dengan al-wasfu itu adalah lebih tepat. Ta'rif dengan al-fi'lu ni, ini ta'rif ini ialah majazi. Ta'rif yang orang panggil hakiki pada taharah ialah ta'rif berbentuk al-wasfi, al-wasfi datang tadi, irtifa'ul man. Ini dikira dari segi perbuatan, segi perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang menghasilkan bersuci. Bila terhasilnya, bila buat perbuatan itu terhasillah kesucian, terhasillah kesucian. Jadi kesucian itulah apa nama ni ta'rif al-wasfi, ini ta'rif al-fi'li. Ia at-taharatu, kata taharah itu ialah fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Ialah perbuatan yang mengharuskan dengan perbuatan itu akan sembahyang. Sembahyang. Jadi dia bagi sembahyang. Sebab yang lain akan ikut dia sembahyang. Sembahyang lah yang ketat sekali dia punya syarat bersuci. Itu ya. Kalau boleh sembahyang, yang lain pun boleh lah. Itu makna. Tapi kalau yang lain boleh, tak mesti sembahyang boleh lagi. Hiya fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Perkara perbuatan yang diharuskan dengannya sembahyang. Tengahnya tambah lagi, tak padan lagi, ya. Haitsulah murakhsah. Di sana dengan tidak ada rukhsah lah yang menyebabkan dia tak buat begitu, Jadi apa yang mengharuskan sembahyang tadi, iaitu kita berwudu, ataupun kita mandi wajib, ataupun kita menghilangkan najis, ataupun kita bertayamum. Itulah perkara-perkara yang mengharuskan kita bersembahyang. Kemudian adalah diberi beberapa takrif lagi. Yang masyhur juga dalam kitab yang lain ialah takrif Ibn Hajar, Ibn Hajar Al-Makki, Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Kata dia, ibahatu huwa ibahatu as-salati walau min ba'dil wujuh au ma fihi thawabun mujar. Itu perkara yang mengharuskan juga. Ibahah maknanya membolehkan, sama juga dengan tustabahu lah, maknanya mengharuskan, perkara yang mengharuskan sembahyang walau min ba'dil wujuh, walaupun perkara yang mengharuskan itu ada banyak rukhsahnya, seperti tayamum, seperti tayamum. Mana nama ni, au ibahatu, tadi ibahatu salat, au ibahatu ma fihi thawabun mujar, ataupun mengharuskan perkara yang boleh mendatangkan nama pahala saja. Dia tidak menghilangkan hadas, tidak menghilangkan najis, tapi mendatangkan pahala. Ini nak masuk pada apa tu? Nak masuk pada basuhan yang kedua, sembahyang, pada ambil air sembahyang, ataupun tajdid al-wudu, membaharukan wudu, ataupun mandi sunat. Itu dari segi memberi takrif ni lah. Itulah makna memberi takrif ni, setengah kitab panjang lagi pembahasan dia di 3 helai. Tapi yang ni ringkas dia begitulah seperti yang disebut oleh Syekh Al-Khatib. Jadi akhir sekali ulama-ulama pun memberikan bagi taharah itu, dia kata ada wasail, ada wasilah, dan ada juga maqasid. Jadi wasilah itu apa dia? Alat-alat, alat-alat untuk membersihkan. Maka itulah ada 4 daripada ulama, iaitu air, al-ma'u, air, at-turabu, iaitu untuk tayamum, al-hajaru itu untuk istinja, istinja.
Yang keempat ni adalah beberapa. Yang keempat ni setengah kata ad-dabigh. Ad-dabigh maknanya sesuatu yang kita gunakan untuk menyamak kulit, untuk menyamak kulit binatang. Ataupun ada setengah lagi kata apa nama ni? Ataupun setengah lagi kata ad-dabigh. Ad-dabigh setengah lagi kata ialah bertukarnya istihalah, ihalah. Setengah panggil guna ihalah dalam kitab mazhab Syafi'i, kadang diguna istihalah. Itu bertukarnya apa nama ni? Cuka, bertukarnya orang panggil air tuak itu menjadi cuka. Jadi air tuak itu semasa apa nama ni, semasa dia mabuk itu masa itu dia memabukkan. Itu haram, masa itu dia jadi apa nama ni, arak. Tapi bila dia dah bertukar menjadi cuka, maka menjadi halal semula. Itu dia. Jadi ada empat ada empat wasail. Itu dari segi wasail dengan makna alat-alat untuk melakukan taharah. Ada juga para ulama yang menyatakan wasail dengan makna muqaddimah, dengan makna pendahuluan sebelum pada masuk bab taharah. Itulah dibilangnya ialah al-miyahu, mula tajuk air. Kemudian dibilang pula al-awani, iaitu tajuk bekas-bekas yang kita nak gunakan. Kemudian orang panggil al-awani, awani maknanya bekas, bekas. Okay. Kemudian al-ijtihad, bukan ijtihad makna keluar hukum tu, ini ijtihad maknanya kalau air ini ada najis, air ini tak ada najis. Yang mana satu kita ingat. Itu ijtihad, itu dipanggil ijtihad. Kemudian satu lagi ijtihad, satu lagi an-najasah. Makna an-najasah tu kita kena kenal najis dahulu, barulah kita boleh pergi pada bersuci. Itu empat wasail dengan makna muqaddimah. Jadi empat wasail juga tapi dengan makna alat-alat untuk bersuci. Kemudian ada maqasid at-taharah. Maqasid itu maknanya tujuan nama utamalah, matlamat utama belajar bab taharah itu untuk kita selesaikan apa dia? Wudu. Wudu. Yang kedua al-ghuslu, mandi, mandi wajib. Yang ketiga at-tayammum, ini proses untuk menghasilkan kesucian. Itu tayammum. Bila tak ada syarat-syarat ni lah ni, tayammum. Kemudian yang akhir sekali ialah izalatu an-najasah, iaitu menghilangkan najis. Itu empat maqasid. Jadi belajar taharah ni supaya kita pandai empat tadi lah. Pandai empat ini, maka barulah kita boleh sembahyang. Okey, jadi sampai di situ dahulu untuk pada kali ini. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.